Jika anda fikir makhluk bernama manusia sahaja yang selalu tergesa-gesa, jangan lupa masukkan sekali bumi di dalam senarai anda. Pada 29 Jun 2022, sesuatu yang luar biasa berlaku kepada kadar putaran planet bumi. Walau bagaimanapun, ia mungkin mempunyai kesan yang sangat kecil dalam hidup anda dan boleh diabaikan kerana kita tidak akan sedar kesannya. Percaya atau tidak, kita sebenarnya memperoleh tambahan kelajuan 1.59 milisaat dalam kehidupan kita. Saintis menetapkan rekod baru untuk masa terpantas bagi melengkapkan satu putaran. Dalam erti kata lain, semasa kita menjalani rutin harian 24 jam secara normal, dalam tak sedar kita sebenarnya tidak menghabiskan 24 jam. Bumi kini berputar dengan pantas dan saintis tidak tahu punca sebenar kepada trend putaran deras bumi ini. Masa semakin singkat dan bumi terus-menerus berputar laju. Persoalannya, kenapa bumi berputar laju? Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Menurut Profesor Judah Levine dari University of Colorado Boulder dan juga pakar di Institut Piawaian dan Teknologi Nasional NIST, kita akan lihat lebih banyak rekod melibatkan hari terpendek bumi. Sebenarnya, 24 jam bukan satu ukuran yang tepat. Apa yang kita perlu tahu adalah hari sidereal, iaitu satu tempoh 24 jam di mana bumi berputar sehinggalah matahari muncul di lokasi yang sama di langit, atau pusingan bumi sebanyak 360 darjah pada pastinya. Walau bagaimanapun, hari sidereal ditakrifkan sebagai 23 jam, 56 minit dan 4.091 saat, yakni masa yang diperlukan untuk bumi melengkapkan satu putaran penuh pada paksinya pada bintang jauh. Kita sebenarnya boleh mengira kelajuan di mana bumi berputar juga. Untuk menyelesaikannya, kita hanya memerlukan ukur lilit planet kita untuk mengiranya. Lilitan bumi adalah sekitar 40,075 km di khatulistiwa. Jika anda bahagikan ukuran ini dengan hari, akan menghasilkan kelajuan putaran kira-kira 1,670 km sejam. Walau bagaimanapun, bukan semua tempat berputar pada kadar yang sama. Lilitan bumi menjadi kurang apabila anda bergerak ke utara atau selatan, yang menyebabkan putaran menjadi perlahan sehingga ia berada pada tahap paling perlahan di kedua-dua kutub. Malah, kelajuan itu berkurangan berbanding kelajuan bumi mengorbit matahari, iaitu 107,000 km per jam. Tetapi bagaimana hari di bumi boleh berkurangan berdasarkan penambahan kelajuan putaran bumi? Dalam erti kata lain, makin laju bumi berputar, semakin pendeklah hari kita. Untuk memahami dengan lebih lanjut, kita perlu mengetahui serba sedikit tentang saat lompat. Bacaan jam atom dipercayai bermula pada tahun 1973 dan sejak itu terdapat beberapa pembaharuan dilakukan. Untuk mengambil kira putaran yang lebih perlahan, Perkhidmatan Sistem Putaran dan Rujukan Bumi Antarabangsa IERS mulai ubah suai saat lompat di mana kali terakhir berlaku pada 31 Disember 2016. Menambah saat pada jam atom hanya menambah tempoh masa dan tidak sama sekali menyelesaikan isu sebenar yang dihadapi bumi. Lagipun, putaran bumi sedang diperlahankan dari semasa ke semasa oleh bulan. Pasang surut dihasilkan oleh tarikan graviti bulan. Berapa cepat bumi berputar? Jam atom baru-baru ini mendedahkan bahawa putaran bumi semakin pantas. Fasa 50 tahun bagi hari yang terpendek mungkin bermula dari sekarang. Para saintis menyatakan bahawa tahun 2020 mempunyai 28 hari terpendek sejak 1960. Hari terpendek pada tahun 2021 adalah lebih lama berbanding tahun 2020, sekaligus menidakkan trend hari semakin memendek tahun ke tahun. Tetapi pada 29 Jun 2022, planet kita membuat putaran terpantas dan pada 26 Julai 2022, terdapat satu hari yang berlangsung kurang daripada 1.50 milisaat. Bumi berputar dalam 1.4602 milisaat kurang daripada 24 jam pada 19 Julai 2020, memecahkan rekod sebelumnya untuk revolusi terpendek.
Akan tetapi, kenapa putaran bumi nampaknya semakin mengecut? Secara spesifik, perbezaan kelajuan putaran bumi tidak diketahui, tetapi beberapa teori yang menyokong mengapa fenomena ini berlaku. Saintis berpendapat bahawa jisim bumi mengalami pengurangan apabila glasier mulai cair di kutub. Terdapat juga catatan bahawa teras lebur dalaman planet kita bergerak dari semasa ke semasa. Selain itu, aktiviti seismik juga boleh menyumbang kepada faktor putaran bumi. Dalam tempoh 2 dekad yang lalu, bumi menyaksikan kejadian gempa bumi secara kerap. Saintis mulai meneka ia berkemungkinan disebabkan oleh goyangan Chandler. Goyangan Chandler ialah variasi kecil dalam putaran bumi pada paksinya. Bumi berputar pada paksi putarannya, tetapi ia tidak berputar dengan sempurna. Seperti gasing mainan, ia bergoyang apabila ia berputar. Anjakan ini dikenali sebagai goyangan Chandler. Goyangannya sangat kecil, cuma 20 kaki dalam sisihan di kutub utara dalam tempoh berkala. Ini bermakna ia mengambil masa 433 hari untuk melengkapkan sisihan goyangan. Sejak sekian lama, fasa goyangan melonjak sebanyak 180 darjah pada tahun 1920-an. Tetapi kajian baru oleh saintis di Akademi Sains Rusia mendapati bahawa perkara yang sama juga berlaku pada tahun 1850 dan 2005. Tetapi tiada siapa tahu kenapa. Mana-mana sfera yang tidak sfera sempurna mempunyai sedikit goyangan apabila ia berputar. Sama seperti kesan yang anda lihat semasa gasing berputar semakin perlahan. Goyangan bumi ditemui pada tahun 1891 oleh ahli astronomi Amerika bernama Seth Carlo Chandler dan dinamakan sempena namanya. Goyangan Chandler adalah salah satu komponen utama pergerakan paksi putaran bumi berbanding permukaan bumi. Kerana paksi melalui kawasan kutub, gerakan ini juga dipanggil gerakan kutub. Satelit GPS menggunakan jam atom dan jam atom tidak terkesan melalui perubahan putaran bumi. Jika bumi berputar lebih cepat, maka ia akan sampai ke kedudukan yang sama sedikit lebih awal, setengah milisaat bersamaan dengan 10 inci atau 26 cm di khatulistiwa. Ringkasnya, satelit GPS yang sudah pun dilaras sesuai dengan lengkungan ruang dan masa akan menjadi sia-sia. Terdapat juga akibat yang mungkin mengelirukan untuk telefon pintar, komputer dan sistem komunikasi di mana ia telah disegerakkan dengan Network Time Protocol atau NTP. NTP ditakrifkan sebagai bilangan saat sejak SIFA UTC pada 1 Januari 1970 untuk menyelesaikan semua catatan masa ini. Saintis bukan setakat perlu menambah saat lompat, tetapi saat lompat negatif. Satu kaedah penyelarasan bersifat sementara. Saintis tidak nampak sebarang penyelesaian kepada kepantasan putaran bumi. Apa yang akan berlaku jika putaran bumi bertambah laju? Di khatulistiwa, kita akan berasa lebih ringan. Ini kerana daya emparan akan mengatasi daya graviti. Kesan ini mungkin akan dipandang remeh, tetapi apa yang kita perlu risau adalah pertambahan kelajuan angin dan peningkatan paras air banjir. Negara yang paling terkesan adalah yang berada di khatulistiwa. Sudah tentu, kita tidak mahu apa-apa yang buruk berlaku pada kita. Pertambahan kelajuan ini bersifat mikro atau sangat kecil. Kita hanya perlu menunggu. Doakan yang baik-baik sahaja. Nyatakan komen anda, like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.